Wahai Zainis, harapan satu dunia. Semua orang mengharapkan berhenti terus perang. Jangan benarkan mesej-mesej Zionis ni menguasai media sosial. Persepsi kita menang atau kalah, kita kalah persepsi. Pengundi Melayu menolak UMNO total. Masuk dalam parlimen, kena study. Masuk kementerian, you kena study. Kementerian Kewangan perlu ada menteri kewangan kedua, dan bukan satu benda yang pelik. Dia bukan saya kata menteri tu dia kena alim, tahu semua benda. Tak. PMX ni ada satu keadaan yang mana dia takkan boleh buat keputusan. Terpulang, saudara-saudara, nilailah dengan tenang. Relax bro. Relax bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kembali lagi dalam Relax Bro podcast episod ke 12. Bersama dengan saya Dr. Fatul Bari dan saya Wan Agil Wan Hassan. Dan jangan lupa follow kami di semua platform social media kami di YouTube, Facebook, Instagram, TikTok dan juga Spotify. Moga-moga ia membantu melestarikan lagi podcast Relax Bro insyaAllah. Okey Agil? Cerita saya bila hari ni datang set ni. Hari ni kita punya hari recording berapa bulan ni? Hari ni kita 6 hari bulan. 6 hari bulan record pada pukul lebih kurang 9 malam. Mula-mula datang tu ada orang excited bawa balik mancing. Bawa balik mancing yang selama ni dia kata dia tak suka mancing. Dia tak suka mancing. First time dia mancing. Percubaan. Top tutu Shimano. Soalan dia, Janganlah kata kan. soalan dia, banyak ikan ke? Tak banyak ikan dapat? Alhamdulillah. Okey macam First time sebenarnya saya bukan orang yang minat memancing. Saya kalau nak mancing tu saya nak letak 1 minit dapat. Oh, itu bukan mancing. Jadi saya mancing di kelong sana. Okey. Kira sebelum tu mancing di kelong lah. Kalau nak dapat ikan lah. Pergi Pergi kelong, call kelong kawan dekat area Langkawi tu, pergi mancing ambil ikan. sebab tu confirm dapat ikan. InsyaAllah. Jadi yang kali Ini ni first time selepas dihasut oleh beberapa orang rakan-rakan, sahabat-sahabat. Jadi dapatlah pengalaman baru. Memang nak pergi tu preparation semua peralatan dengan ni semua. Kita tak tahu apa-apa lah pasal tali, pasal ini, pasal itu. Semua betul-betul kawan-kawan je yang bantu di KL ni, Nan di belakang sana. Lepas tu ada kawan daripada Perlis, Ketua Pemuda Negeri Perlis, saudara saya Pun. So dia orang lah yang bagi konsultasinya. So cara perambut tak perambut apa semua ni. So semua tu saya belajar atas kapal je. Tapi Alhamdulillah walaupun kali pertama mancing dapat ikan paling besar. Oh, tu beginner's luck. Beginner's luck. Yang tu depa tak ada channel. Oh, beginner's luck hebat. Alhamdulillah. Tapi saya pun tak pernah pergi mancing macam tu kan, Dok. Tak tahulah kalau lepas ni dihasut ke macam mana ke. Cuma saya kata kan Nan tadi. Kan Nan? Kita kalau pergi tu saya je tukang masak lah. Tukang masak okey kan. Yang penting kita dapat ikan kerapu, kita masak ikan kerapu kita. Tapi kena tengok kerapu kat bot mana. Sorry ya. Kita tiba kerapu bot sebelah. Okey. Seperti episod-episod kita yang lepas, kita tak pernah kita tak update berkenaan dengan Gaza ya, Dok. Saya rasa sejak kita mulakan podcast ni, kita sentiasa update keadaan dan situasi di Gaza, dan saya merasakan bahawa penonton dan pendengar juga boleh expect podcast Relax Bro ni takkan berhenti bercakap berkenaan dengan keadaan di Gaza. Sebab apa? Keadaannya semakin lama makin teruk. Keadaan yang mana bila dah ada gencatan senjata untuk bantuan disampaikan, tak sampai 24 jam selepas gencatan senjata tu tamat, terus perang tu terus berlangsung. Seperti tak ada langsung hati perut daripada golongan Zionis ni, Dok. Macam mana keadaan sekarang, Dok? Dia kalau ikut pendetilannya pun UN tu pun telah bentangkan apa yang berlaku, dan serangan terkini pun mencederakan ataupun membunuh mudah-mudahan semuanya syuhada insya-Allah 700 orang. 700 ya. Tak sampai 24 jam selepas gencatan senjata. Saya teringat firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah yang menceritakan pasal si Jews ini, si Yahudi ini, mungkin lebih spesifik lagi Zionis ini, yang langsung tak berperi kemanusiaan dan terkenal dengan satu kaum yang sentiasa memungkiri janji. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Idza laqul ladzina amanu qalu amanna." Dia kata qalu amanna wa idza khalu ila syayatinihim qalu inna ma'akum
innama nahnu mustahzi'un. Dan apabila mereka itu bersama-sama dengan orang, bertemu dengan orang yang beriman, dia orang kata apa? Kami beriman. Okey? Dan apabila mereka bersama dengan syayatinihim, syaitan-syaitan mereka, ditafsirkan oleh para ulama yang merujuk kepada syaitan-syaitan itu adalah kaum mereka Yahudi. Okey? Dan mereka menzahirkan sikap mereka yang sebenar. Inna ma'akum, kami bersama kamu yang sebenarnya. Innama nahnu mustahzi'un. Kami dengan orang beriman tadi, orang mukmin tadi, kami hanyalah dengan mereka itu istihza', yakni kami memperolok-olokkan mereka saja. So itu sikap mereka yang sebenar. Mereka cuba berzahirkan kepada dunia bahawasanya mereka memberi peluang untuk bantuan perubatan masuk, bantuan makanan masuk, lebih 4,000 tan, hampir 5,000 tan makanan. Bantuan makanan yang sampai ke Gaza yang katanya dihantar, dan minta maaf, minyak termasuk dengan fuel lagi, dan banyak lagi lah barangan-barangan yang dibenarkan masuk, perubatan dan sebagainya. Kononnya nak menampakkan bahawasanya mereka berperi kemanusiaan. Sebenarnya tak. Tetapi hakikatnya tidak. Kalau sebenarnya hakikatnya mereka berperi kemanusiaan, Dia harapan satu dunia, wahai Zionis, harapan satu dunia, semua orang mengharapkan berhenti terus perang. Tak ada. Dan munasabah Hamas stop. Hamas kan keluarkan kenyataan bahawasanya dia stop untuk buat pembebasan tawanan. So jangan salahkan Hamas lah. So to be fair. Dan saya juga, saya tertarik hari ni orang duk bincang, saya buat tentang soal Hamas itu dan ini, soal Ikhwan, soal itu. Saya rasa kita perlu ada satu solidariti dan satu hal tuju yang jelas. Ini satu untuk umat Islam, dia soal agama. Dan kedua untuk seluruh dunia, umat manusia keseluruhannya, ini adalah soal perikemanusiaan, humanity. So kalau tak ada jiwa ni, jangan jadi manusia lah. Betul. Better jadi syaitan saja lah. Betul. So jadi rasa saya tengoklah apa usaha yang boleh dilakukan di peringkat kerajaan. Kita di peringkat rakyat Malaysia teruskan berdoa. Apa yang kita boleh bantu, penghantaran bantuan dan sebagainya, kita teruskan usaha. Walaupun mungkin deretan akan beratur di border Rafah tu, macam kami pergi tu, akan berterusan benda tu. Tapi teruskan. Mudah-mudahan dapat kalau dibuka akan dapat membantu meringankan beban saudara-saudara kita, insya-Allah. Betul. Kali ni kita pun dimaklumkan bahawa dah tak ada kawasan selamat di Gaza. Sebab Israel Zionis ni dia dah expand dia punya serangan ke selatan Gaza, yang akhirnya menjadikan semua tempat di Gaza ni dah tak selamat. Dia suruh orang pergi duduk dekat kawasan lapang. Okay. Fine, kawasan lapang. Okay. Tapi apa kebodohnya? Dia orang nak pergi duduk situ dalam keadaan electricity tak ada. Air tak ada. Bangunan tak ada. Okay. Kononnya kalau kena bangunan, roboh. Lepas tu jadilah dia macam kamp pelarian dulu-dulu. Tahun 60-an, 70-an di Jordan. Yang sekarang ni jadi kawasan yang sesak penuh. Berserabut, jadi macam setinggan. Setinggan. Okay. So ini mungkin yang mereka harapkan. Okay, mereka nak berikan tekanan. Sekarang ni akan timbul mula masalah penyakit, masalah kelebuluran, tak ada makanan. Betul. Ini akan timbul dari masa ke semasa ni. Ya, sebab kekurangan nutrisi makanan, dan akhirnya WHO pun dah kata risiko-risiko wabak penyakit sangat tinggi di Gaza. Dan saya seperti Dok juga mengharapkan supaya kerajaan mengambil juga langkah-langkah yang boleh diambil. Jangan benarkan message Zionis ni menguasai media sosial. Mereka pun memang takkan berhenti untuk stabilize apa saja desakan kita. Dan saya rasa dia orang guna siapa mana tak tahu, seorang ni, one Chinese guy, Victor apa nama. Baru-baru ni dalam satu interview, saya tengok dalam social media ramai pun dah balun dia pun. Dia mempromosikan kerjasama Malaysia Israel. Dia cuba memberikan gambaran positif tentang Israel. Di support Israel, menyatakan secara terbuka dia tak setuju dengan pandangan-pandangan pendirian kerajaan Malaysia dalam soal memutuskan hubungan dengan Israel, memberikan tekanan. Okay, dia tak setuju. Dia tak setuju dengan tindakan Hamas dan sebagainya. Saya pun pelik ada orang macam ni. Dan dialog dia tu bersama dengan seorang Israel. Okay, so dia buat macam online punya sesi dialog. So si Jules ini menjadikan dialog itu sebagai satu platform menjadi alat propaganda lah. Alat untuk diedarkan, untuk convince bahawasanya Malaysian bersama dengan Israel. Ini pembohongan. Tak ada gila kita dah bersama dengan Israel. Dan kepada saudara Victor ni, tolonglah you kena study lebih sikit kot. Jangan terikut-ikut dengan kebodohan
Jews ini. Ramai ada tekanan-tekanan diberikan ke atas beliau oleh netizen dan sebagainya. Betul. Jadi kepada semua pendengar, penonton dan seluruh rakyat Malaysia, teruskan tekanan kita kepada Israel, teruskan tekanan kita di media sosial, sama-sama kita bersolidariti untuk rakan-rakan dan sahabat-sahabat kita di Gaza. Semoga apa yang berlaku di Gaza ini dapatlah dihentikan oleh Zionis, dan itu saja yang kita mampu doa, dan kalau mana yang boleh membantu, teruskan membantu. Kita akan kembali ke topik yang seterusnya. Relax bro.